Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Sabah, yang mana keputusan perlawanan seri 1-1 pada perlawanan ni. Gol dijaringkan oleh Ronald Ngah dan gol Sabah dijaringkan oleh Fahan Roslan, bekas player Kedah juga. Dan pada perlawanan ni boleh dikatakan Sabah sebenarnya bermain tanpa seorang pure striker apabila mereka meletakkan Badrul Bahtiar lebih kepada target man dan juga Amri Yahya lebih kepada free roll sewaktu first half. Manakala untuk Kedah, mereka punya corak permainan macam biasa, mereka build up daripada bawah ataupun mereka akan bertahan dan melakukan counter attack. Dan counter attack untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni memang dilihat menjadi apabila dalam 5 minit yang pertama kita boleh lihat yang Sabah agak mendominasi, tetapi akibat daripada counter attack Kedah berjaya mendapatkan gol awal. Tetapi selepas itu apabila masuk second half memang Kedah dah mula slow down dan kita jarang nampak attack ataupun serangan yang berbahaya daripada pasukan Kedah ke arah gawang pasukan Sabah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara yang positif tentang pasukan Sabah pada perlawanan ni yang saya suka? Yang pertama yang saya suka adalah di bahagian kanan dan juga bahagian kiri mereka, yang diketuai oleh Sadir Ramdhani di bahagian kanan dan juga Taiki Kagayama waktu first half di bahagian kiri. Kita boleh lihat bagaimana Sabah berjaya untuk mendominasi dan juga berjaya untuk menembusi bahagian pertahanan kanan dan juga pertahanan kiri Kedah dengan sangat-sangat bagus pada perlawanan ni. Kita boleh tengok Sadir di bahagian kanan memang dijaga rapi oleh Azmi Aris dan memberikan banyak masalah kepada Azmi Aris dalam menjaga Sadir punya gerakan. Begitu juga dengan Taiki Kagayama di bahagian kiri yang memberi masalah kepada Hishamuddin. Dan kita boleh lihat banyak pergerakan Sabah di bahagian kanan dan juga bahagian kiri berjaya untuk menghantar bola masuk ke dalam kotak penalti. Namun demikian, apa yang boleh saya katakan, akibat tiada seorang pure striker ataupun pure number 9, bermaksud Sabah bermain tanpa striker. Jadi apabila Sabah bermain tanpa striker, banyak hantaran-hantaran ataupun cutback serta crossing yang dilakukan ke dalam kotak penalti gagal disambut dengan baik oleh barisan serangan pasukan Sabah, yang menyebabkan hantaran-hantaran tersebut tidak berjaya disambut dan berjaya diintercept oleh pertahanan Kedah yang diketuai oleh Mak Vales dan juga Akmal Zahir. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apabila kita bercakap tentang pasukan Sabah, kita boleh lihat di kawasan middle third, iaitu Sabah sebenarnya bermain dalam sistem double pivot gandingan Pak Tesu dan juga Garen Steven Robert di bahagian tengah. Tetapi kalau kita menggunakan sistem double pivot, sepatutnya more to defend. Tetapi pada perlawanan ni kita boleh lihat yang mana penggunaan sistem double pivot yang diguna pakai oleh Sabah yang diterapkan oleh Datuk Ong Kim Swee dengan penggunaan Gary dan juga Pak Taisu, mereka bukannya typical player yang lebih kepada bertahan. Sebaliknya mereka berdua ni lebih ofensif, yang mana kita boleh tengok banyak gerakan Pak Taisu dan juga Gary Steven Robert di bahagian tengah berjaya untuk meneutralkan dan juga mengekang asakan ataupun build up yang cuba dilakukan oleh barisan Kedah di bahagian tengah, dan mereka berdua juga banyak bertindak lebih ofensif untuk bertindak bagi membantu ataupun backup kepada bahagian serangan. Maklumlah sebab Sabah bermain tanpa pure striker, jadi banyak kerja yang di bahagian tengah kena lakukan, dan Pak Tesu dan juga Gary Steven Robert berjaya untuk menjalankan tugas-tugas tersebut untuk bertahan dan juga mengganggu bahagian tengah ketika mereka cuba untuk mencipta gerangan, untuk mencipta serangan, dan mereka juga berjaya untuk involve dengan serangan yang dilakukan oleh pasukan Sabah sendiri. Dan hasilnya apa? Kita boleh lihat yang pada perlawanan ni Gary dan juga Pak Taisu memang banyak berlegar di ruang ataupun di luar di box pasukan Kedah dan banyak melakukan percubaan ke arah gawang Kedah dengan long shot lah. Sebab kita tahu kelebihan daripada Pak Taisu memang dia punya long shot padu, dan Gary juga long shot boleh dikatakan memang padu pada perlawanan ni, yang mana hasil percubaan daripada Gary hampir menjaringkan gol. So peranan dua ataupun sistem double pivot pasukan Sabah ni nampaknya balance. Nampaknya mereka berjaya untuk menstabilkan bahagian tengah Sabah dengan sangat baik. Bukan sahaja baik daripada segi bertahan dan juga mengganggu rentak serangan pasukan Kedah di bahagian tengah, tetapi mereka juga involve dan berani untuk naik lebih tinggi bagi membantu bahagian serangan. Itu yang kedua yang saya suka tentang pasukan Sabah. Yang ketiga, apabila saya bercakap tentang pasukan Sabah adalah tentang Amri Yahya.
Pada perlawanan ni boleh kita katakan Amri Yahya bertindak dengan sangat cemerlang apabila beliau lebih diberikan free roll ataupun freedom lah diberikan kepada beliau untuk bergerak bebas di kawasan serangan. Tetapi ada sedikit permasalahan apabila Amri Yahya bergerak terlalu bebas, boleh dikatakan di bahagian serangan kurang backup sebab Amri Yahya adalah typical player yang suka bergerak dan dia suka turun untuk minta bola dan involve dengan bahagian serangan. Jadi boleh dikatakan kalau waktu serangan pasukan Sabah dilakukan, kebanyakan player Sabah berada di dalam ataupun berada di luar kotak penalti pasukan Kedah dan hanya ada Badrul Bahtiar ataupun ada seorang dua player sahaja di dalam kotak penalti. Jadi benda tu agak sukar untuk Badrul seorang buat kerja untuk challenge ball dengan dijaga rapat oleh Mak Vales dan juga Akmal Zahir. Jadi sepatutnya Amri Yahya boleh memfokuskan diri dia untuk membantu bahagian hadapan berbanding untuk turun dan juga involve dengan segala gerakan serangan. Tetapi nak buat macam mana? Sebab rule Amri Yahya memang sebegitu, beliau diberikan kebebasan, maka beliau boleh bergeraklah di mana-mana bola berada untuk memastikan yang gerakan serangan pasukan Sabah lebih better di bahagian hadapan ataupun attacking third. Cumanya apabila pemain-pemain Sabah melancarkan serangan, numbers of player pemain-pemain pasukan Sabah yang berada dalam kotak penalti tu lebih sedikit berbanding pemain pertahanan pasukan Kedah yang menyebabkan pertahanan pasukan Kedah lebih mudah untuk intercept ataupun untuk pressure kepada pemain-pemain seperti Badrul Bahtiar yang berada dalam kotak penalti. Itu yang ketiga yang saya suka tentang pasukan Sabah. Yang keempat, apabila berbicara tentang pasukan Sabah, yang paling saya suka adalah tentang defense department. Pada perlawanan ni walaupun nampak defense department pasukan Sabah agak terabur ketika di counter, tetapi secara overallnya mereka memang bagus, terutamanya Jackson De Souza dan juga Dominic Tan yang bertindak sebagai centre back. Yang mana kita boleh lihat mereka berdua memang tenang sekiranya mereka diserang oleh pasukan Kedah. Mereka tak mudah gelabah dan mereka tak buat simple mistake. Dan yang paling penting, dengan kehadiran kembali Jackson De Souza, kita nampak yang bahagian pertahanan pasukan Sabah lebih solid dan ketenangan yang ada pada Jackson De Souza di bahagian pertahanan juga mampu untuk membuatkan pasukan Sabah build up daripada bawah. So kita boleh tengoklah ada beberapa gerakan daripada pasukan Sabah yang bermula daripada Jackson De Souza daripada bahagian bawah, dan itu yang saya suka yang keempat lah. Yang kelima yang saya suka tentang pasukan Sabah adalah mengenai mereka punya fullback di second half, iaitu Rizal Ghazali dan juga Rawison Batuil, yang mana kita boleh tengok di first half Rizal Ghazali boleh dikatakan sedikit tenggelam apabila sering di pressure ataupun dipenetrate oleh Mardi. Tetapi di second half kita boleh tampak yang Rizal kembali kepada momentum asal dan dia lebih berani untuk bertindak dengan membantu bahagian serangan dengan buat overlapping dan sebagainya. Dan ada beberapa gerakan Rizal di bahagian kanan berjaya untuk memastikan yang gerakan serangan pasukan Sabah tu berjaya, yang mana beliau berjaya passing kepada Badrul shoot daripada luar kotak penalti namun berjaya ditepis oleh Ifwat lah. Tetapi yang saya nak cakap di sini adalah di second half Rizal punya performance lebih better daripada di first half, yang mana first half nampak beliau berada di dalam tekanan sebab selalu di attack ataupun diserang oleh Mardi. Tetapi sepanjang game dari masuk second half, Rizal mula untuk counter tekanan tersebut dan berjaya untuk jaga Mardi dengan baik, dan boleh dikatakan Rizal bertindak dengan cemerlang baliklah untuk bertindak lebih ofensif. Jadi itu yang saya sukalah tentang pasukan Sabah. Dan yang terakhir apabila yang saya bercakap tentang pasukan Sabah adalah mengenai mereka punya pertukaran pemain, yang mana pada perlawanan semalam Datuk Ong Kim Swee berjaya melakukan pertukaran yang memang sangat-sangat on point apabila beliau membawa masuk pemain-pemain seperti Fahar Roslan, Azhar Haras, Syarizan dan sebagainya yang memberi impak kepada bahagian hadapan pasukan Sabah untuk lebih bertindak lebih ofensif dan lebih kreatif. Dan hasilnya apa? Hasilnya Fahar Roslan berjaya menjaringkan gol penyamaan, dan boleh dikatakan Sadir Ramdhani yang menggerakkan serangan tersebut. Kita boleh tengok apa yang boleh belajar di sini. Kedah sebenarnya dalam keadaan yang cuba untuk membuat offside trap ketika itu, tetapi tak ada seorang pun yang nak challenge ataupun nak jaga ataupun nak block crossing yang cuba dilakukan oleh Sadir. Jadi Sadir nampak Fahar Roslan, maka Sadir buat passing dan perfect timing daripada Fahar Roslan untuk mengelakkan diri daripada terperangkap dalam offside dan berjaya untuk menjaringkan gol. So pertukaran-pertukaran yang dilakukan oleh Datuk Ong Kim Swee sebenarnya memberi impak yang sangat positif kepada pasukan Sabah, dan kita boleh lihat pasukan Sabah apabila ada pertukaran di bahagian attacking force, mereka berjaya untuk lebih dominan dan berjaya untuk create lebih banyak movement. Walaupun pada awalnya memang mereka ada banyak percubaan tetapi gagal dimanfaatkan. Saya boleh ambil Azhar Haras, yang mana Azhar Haras ada
satu percubaan yang hampir membawa kemenangan kepada Sabah di minit-minit akhir, tetapi sayang gagal dibaca dengan baik oleh teammate dia sendirilah. And so bagi saya itulah overall untuk pasukan Sabah. Bagi saya semalam mereka mendominasi, mereka berjaya buktikan yang mereka mampu bermain dengan baik, cumanya mereka kurang daripada penyudah ataupun pure striker sahaja. Jadi kita masuk pula kepada kelemahan pasukan Sabah. Kelemahan pasukan Sabah pada perlawanan ni, apa yang boleh kita katakan adalah daripada mereka punya defending, yang mana kita boleh tahu Sabah bermain dengan hardline ataupun bermain dengan ofensif ketika perlawanan ni, dengan push mereka punya left back dan juga right back untuk bertindak memberi support kepada bahagian attacking third. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dalam situasi counter attack, kita boleh tengok dalam first half atau Linus memang banyak involve dengan serangan di bahagian kiri, dia buat overlapping bagus, tetapi ketika situasi counter attack boleh dikatakan pasukan Sabah di bahagian kanan dan juga bahagian kiri lambat untuk recover mereka punya space balik. Jadi benda itulah yang Datuk Ong Kim Swee nampak. Datuk Ong Kim Swee melakukan pertukaran awal dengan mengeluarkan Arthur dengan membawa masuk Rawisin Batuil yang lebih bagus daripada segi defending shape. So benda tu telah mengubahlah corak pasukan Sabah yang waktunya awal lebih ofensif, tetapi dimasukkan Rawisin Batuil untuk menetralkan balik counter attack pasukan Kedah. Jadi benda tu memang pasukan Sabah perlu aware, perlu lebih berhati-hati apabila mereka bermain dengan ofensif. Mereka perlu memastikan yang mereka juga mampu bertahan dan juga bentuk balik defense shape ketika mereka bertahan dengan lebih baik sekiranya di counter. Bermaksud di sini transisi mereka perlu lebih laju lah, yang mana transisi daripada menyerang ke bertahan perlu lebih solid, perlu lebih faster untuk memastikan yang counter attack pasukan lawan berjaya dielakkan. Itu yang pertama tentang kelemahan pasukan Sabah. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang kelemahan pasukan Sabah, semalam mereka bermain tanpa pure striker, yang mana mereka meletakkan Amri Yahya lebih kepada free role dan mereka meletakkan Badrul Bahtiar lebih kepada target man. Tetapi kita kena ingat, Badrul Bahtiar bukannya seorang striker yang boleh dikatakan agak solid untuk menjaringkan gol dalam keadaan sempit di dalam kotak penalti. Ada ramai yang menyatakan Badrul semalam sengaja tak mau buh gol sebab lawan Kedah dan sebagainya. Tetapi jika kita melihat kepada situasi percubaan daripada Badrul Bahtiar, sebenarnya semalam Badrul Bahtiar boleh dikatakan dikawal dengan agak rapi daripada segi man marking oleh Akmal Zahir, yang mana beliau sentiasa diapit di antara Akmal dan juga Mark Valles. Jadi apabila dalam posisi beliau menerima bola, sebenarnya ada pemain lawan dah menekan beliau, dan boleh dikatakan semalam nampak Badrul sebenarnya kurang fit dan kurang cergas daripada perlawanan-perlawanan sebelum ni. Jadi boleh dikatakan akibat daripada itulah Badrul Bahtiar gagal untuk menjaringkan gol walaupun ada beberapa percubaan. Tetapi bagi saya, kalau sepatutnya Badrul Bahtiar boleh skor lebih daripada 2. Cumanya peranan Badrul Bahtiar sebagai target man bukanlah satu idea yang bagus untuk dilaksanakan, sebab semalam memang nampak beliau dikawal rapi, beliau tak ada space, memang dijaga dengan rapat lah, sebab kita tahu dia adalah memang midfield. Jadi apabila midfield, dia pula berperanan lebih kepada deep lying playmaker, maka kekuatan positioning dan dia punya off ball movement agak kurang lah. So benda tu yang menyebabkan beliau gagal untuk menjaringkan gol apabila dijaga rapi oleh pertahanan pasukan Kedah. Tetapi yang tandukan yang meleset tu boleh saya katakan sayang lah. Sepatutnya tanduk tu boleh tepat masuk gol, tetapi sayang boleh pula keluaran. Jadi secara overallnya pasukan Sabah semalam, kalau mereka ada pure striker, kemungkinan kalau semalam mereka guna Embalo, saya rasa Sabah boleh menang lebih daripada 3 lah kalau guna Embalo. Jadi itu untuk pasukan Sabah. Kita masuk kepada pasukan Kedah. Baiklah, untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni, apa yang boleh saya katakan, mereka improve banyak berbanding game-game yang sebelum ni. Boleh saya katakan mereka punya corak permainan waktu first half lebih tersusun berbanding di second half. Di second half memang pasukan Kedah lebih membiarkan pasukan Sabah mendominasi. Jadi apakah perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni? Yang pertama yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah adalah di bahagian pertahanan, iaitu Akmal Zahir, Mark Valles, Hishamuddin dan juga Azmi Aris, yang mana keempat-empat player ni nampaknya bermain dengan sangat cemerlang. Walaupun di bahagian kanan dan juga bahagian kiri sering kena tebuk, tetapi itu tidak menghalang mereka untuk memastikan yang kawasan di box mereka gagal untuk dipenetrasi ataupun gagal untuk dimasuki oleh pemain-pemain Sabah lah. Jadi untuk back four pasukan Kedah semalam memang solid lah. Mark Valles di bahagian tengah bergandingan dengan Akmal Zahir. Harap Mark Valles boleh kekal sihat lah untuk next game lawan dengan Penang pula. So benda-benda macam ni lah yang kita nak tengok
tengok untuk back four lebih solid. Kita boleh tengok Hishamuddin pun banyak involve di bahagian kanan. Cumanya Hishamuddin tu boleh improve lagi dia punya defending shape. Untuk Azmi Aris memang belah kiri tu memang solid lah kan. Lawan dengan Sadil, so bagi saya itu adalah pertandingan yang sehat kan bagi kedua-dua player. Maka pengalaman yang bagus lah dia boleh kutip daripada Sadil, sebab Sadil memang terkenal dengan seorang winger yang memang laju, memang pantas dan ada banyak pengalaman dalam Liga Malaysia dan juga ada banyak pengalaman di pentas antarabangsa. So untuk defense saya tak mau komen banyak. Mungkinlah gol yang dilakukan oleh Fahar Ruslan tu je mistake daripada mereka teragak-ragak nak offside trap, tak block closing daripada Sadir dan sebagainya, menyebabkan mereka bawa pulang satu mata. Itu yang pertama yang saya suka tentang Kedah. Yang kedua, apabila berbicara tentang pasukan Kedah, saya suka untuk saya puji pemain seperti Al-Hafiz. Dalam beberapa video yang lepas saya ada komen tentang Al-Hafiz punya gameplay, yang mana gameplay Al-Hafiz tidak sama seperti mana gameplay sewaktu beliau bersama dengan Penang. Boleh dikatakan Al-Hafiz lebih takut untuk membawa bola dan lebih takut untuk pegang bola dengan lebih lama. Tetapi untuk perlawanan menentang Sabah ni, kita boleh nampak Al-Hafiz bermain dengan sangat baik di bahagian kanan. Beliau berjaya untuk melarikan bola dengan sangat bagus. Beliau berjaya untuk menyerang dan juga melakukan counter attack dengan sangat bagus. Bahkan daripada segi membantu pertahanan, melakukan defense, beliau juga sangat bagus membantu Hishamuddin dengan melakukan track back dan sebagainya. Jadi Al-Hafiz pada perlawanan ni beliau telah keluarkan dia punya corak permainan yang sepatutnya beliau keluarkan daripada awal season lagi kan. Sepatutnya beliau tak boleh main teragak-ragak, tetapi pada perlawanan ni beliau bermain dengan orang kata apa, all out. Boleh nampak lah memang corak permainan Al-Hafiz lebih matang, lebih berjaya dilakukan pada perlawanan ni, dan saya sangat-sangat respect Al-Hafiz sebab berjaya buktikan yang dia deserve untuk bermain pada perlawanan ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila bercakap tentang pasukan Kedah, apa yang saya suka lagi satu adalah tentang Syazwan Zainon, yang mana first half Syazwan Zainon adalah kunci kepada counter attack yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Sebab apa saya kata dia kunci? Sebab Syazwan Zainon mempunyai crossing ataupun hantaran-hantaran jauh yang bagus, yang mana kita boleh tengok beberapa gerakan yang dilakukan oleh Syazwan Zainon sebenarnya adalah sangat-sangat cemerlang dan sangat-sangat efektif dengan hantaran-hantaran beliau ke dalam kotak penalti untuk mencari Mardi, Ronak Ngah dan sebagainya. Tetapi saya pelik kenapa Syazwan Zainon ditukarkan. Mungkin beliau injured dan sebagainya, kita tak tahu. Tetapi peranan Syazwan Zainon yang bertindak lebih kepada bahagian middle third, boleh dikatakan beliau juga bermain sebagai free role. Beliau lebih kepada backup kepada Ronak Ngah, tetapi beliau lebih bertindak di bahagian wide area. So benda tu pun memberi orang kata apa, import yang positif kepada bahagian serangan Kedah. Tetapi sayanglah beliau ditukarkan dengan sangat awal, mungkin sebab cedera, kita tak tahu. Tetapi benda tu mempengaruhi jugalah attacking third pasukan Kedah di second half. Jadi itu sahaja yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah. Dan kekurangan pasukan Kedah masih lagi terletak di bahagian middle third mereka. Apabila mereka tak ada seorang player yang kreatif untuk create the game, mereka tak ada player yang boleh bertindak sebagai attacking midfield untuk membantu Ronak Ngah untuk jolok bola kat Ronak Ngah dan sebagainya. Benda tu memang mempengaruhi lah gameplay Kedah. Apabila midfield tak hidup, memang bahagian serangan pun tak hidup lah. Kita boleh tengok bagaimana Ronak Ngah dikawal ketat oleh Jackson De Souza. Jackson memang tak bagi ruang lah ke Ronak Ngah. So benda tu memang mempengaruhi corak permainan Ronak Ngah. Ronak Ngah adalah typical player yang nak orang jolok bola kat dia, orang bagi bola kat dia. Tetapi sayang tak ada player yang boleh lakukan sebegitu kepada Ronak Ngah. Itu yang menyebabkan bahagian serangan Kedah tak berapa hidup dan hanya mengharapkan kepada counter attack, dan bahagian tengah pasukan Kedah pun tak berapa hidup dan menyebabkan bahagian tengah tu pula diganggu oleh Pak Taisu dan juga Gary. Memang tak hidup lah bahagian tengah Kedah, melainkan Sarawak yang kita nampak juga efektif lah. Tetapi Sarawak pun tak boleh nak berbuat banyak sebab dia kena pressure. So benda tu menyebabkan Kedah tak boleh nak bergerak lebih ke hadapan untuk build up. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang Mardi. Apabila kita berbicara tentang Mardi pada perlawanan ni boleh dikatakan ada 3 chances yang memang boleh dikatakan begitu clear untuk dia score. Tetapi sayang apabila beliau seakan-akan tidak tenang di bahagian hadapan dan mensia-siakan peluang yang ada. Sepatutnya beliau boleh lagi tenang. Kita boleh katakan Mardi ni perlu involve untuk bermain secara gameplay, secara berpasukan dan sebagainya. Dan untuk Kedah pula, apa yang saya lihat apabila melakukan counter attack, mereka terlalu berpaksikan kepada Mardi, yang mana bila Hafiz
dapat bola, dia nak buka bola belah kiri. Apabila Hafiz dapat bola, nak buka belah kiri. Semua nak buka belah Mardi. Sedangkan anda boleh attack kot tengah melalui Ronald Ngoh, boleh attack melalui Hafiz dan sebagainya, tanpa memerlukan Mardi sebagai tanpa perlu untuk berpaksikan kepada Mardi pun kan. So boleh create game lagi better. Tetapi nak buat macam mana, game dah seri. Tetapi secara overallnya, Kedah semalam memang nampak improvement. Mereka bermain dengan lebih baik berbanding game-game yang sebelum ni lah. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.